Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innallaha iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Nabi kata apa? Allah bila dia suka dekat satu orang atas dunia ni, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah akan bagi tahu dekat Jibril, wahai Jibril, aku suka dekat dia ni. Dan Allah kata dekat Jibril, hang kena suka juga dekat dia. Tuan, kalau kita orang baik, Allah duk perhati kita. Allah panggil Jibril, Allah kata, Jibril, aku suka dekat dia ni. Dia sebut nama kita. Allah kata dekat Jibril, hang kena suka dekat dia. Qal, kata Nabi, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun sayang dekat orang ni. Summa yunadi fis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Lepas tu Jibril akan bagi tahu kepada semua penduduk langit, Allah suka dekat dia ni. Hampa semua pun kena suka dekat dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, semua penduduk langit, malaikat-malaikat Allah semua akan suka dekat orang ni. Tuan-tuan, bagusnya jadi orang baik. Tak rugi tuan-tuan. Kita jadi orang baik ni tak rugi. Baik ni maksudnya apa? Segala perintah Allah kita buat, benda hak Tuhan larang kita tinggal. Dan kita tak buat benda-benda yang tak elok. Itu maksudnya baik. Kita jadi orang baik, Allah suka kita. Allah suruh Jibril suka kita. Jibril pergi bagi tahu dekat penduduk langit semua, suruh suka dekat kita. Demikianlah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza abghadha 'abdan, kalau Allah tak suka dekat satu orang, da'a Jibril. Allah panggil Jibril. Allah kata, inni ubghidhu fulanan fa abghidhu. Allah katakan Jibril, Jibril, aku tak suka dia ni. Hang jangan suka kat dia. Jibril bila dengar macam tu, Jibril pun tak suka dekat orang yang Allah tak suka. Summa yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril bagi tahu kepada penduduk langit, Allah tak suka dekat nama orang ni, sekian-sekian ni. Dan Allah suruh aku supaya tak suka kat dia. Hampa semua pun jangan suka dekat orang ni. Innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhu. Allah tak suka dia, aku tak suka dia, dan hampa pun jangan suka dekat dia. Maka semua penduduk langit, malaikat tak suka dekat kita. Summa tudau lahul baghdha fil ardi. Kemudian Nabi kata, penduduk dunia pakat-pakat tak suka dekat orang ni. Jaga, jangan sampai kita jadi orang yang Allah tak suka, yang Jibril tak suka, yang malaikat-malaikat tak suka, yang akhirnya penduduk langit dan bumi tak suka kita. Jangan. Pasal apa? Pasal akibatnya buruk sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia? Satu, kita azam nak jadi orang baik, nak jadi orang yang Allah mahu punya, nak jadi macam tu. Yang kedua, bukan saja baik dari segi kita jaga semayang, kita jaga puasa, kita jaga segala hal ehwal zakat, umrah, haji semua. Bukan saja baik dari segi kita rajin baca Quran, rajin mengaji, kelas agama dan sebagainya, tetapi baik kita dengan sama-sama manusia. Kita kena baik. Yang kedua, banyak akan buat baik. Pagi-pagi bangkit, ingat apa kebaikan yang kita boleh buat hari ini. Cari. Paling-paling tak ada, jumpa orang satu senyum bagi dekat dia, cukup. Orang rasa lega bila jumpa kita. Muka kita dengan orang suka kat kita. Paling-paling tidak. Nak lagi cantik lagi, ada sikit sebanyak kita boleh belanja dia, makan, minum dan buat hak mana kita boleh buat. Kerana pintu untuk berbuat baik ni ada 1001 pintu. Buatlah mana-mana satu. Itu sebab syurga ni dia ada banyak pintu. Tiap-tiap orang apa amalan dia paling suka, ada pintu dia. Satu orang ni dia suka apa? Dia suka selawat Nabi. Duk saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu pintu di sana. Dia boleh masuk pintu tu. Mungkin dia ada kurang yang lain. Dia duit ringgit tak berapa banyak, nak belanja orang tak boleh. Dia ilmu tak banyak, nak sampaikan ilmu dekat orang, nak share ilmu dengan orang tak boleh. Tapi dia satu bagus dia apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pintu kebaikan untuk dia. Ada orang dia ni apa? Dia semayang elok semua 5 waktu, tak pernah tinggal dan sebagainya. Nak main masjid, nak dengar Quran hadis ni memang dia tak boleh buat. Dia tak tahu dia kalut apa benda, tak tahu. Waktu siang dia kalut dengan pejabat dia, waktu malam dia kalut dengan keluarga dia. Dia kira tak dan nak main tak main pun jemaat, tu pun main ujung-ujung, lepas tu balik awal. Lagu tu punya orang. Cuma satu bagus dia apa? Suka belanja orang. Jumpa orang ni panggil mai belanja, dia pergi makan di kedai, dia nampak satu orang dia kenal duk makan, dia pergi bayar duit. Dia itu satu pintu kebaikan ada dekat dia. Akhirat esok insya-Allah satu pintu tu dia boleh masuk. Tidak ada masalah bagi dia. Tiap-tiap seorang daripada kita ada kelebihan dan ada kelemahan. Hak mana yang menjadi kelebihan tu teruskan.
jangan ditinggal. Kerana mungkin hak tu nak membolehkan Allah pandang kita dengan pandang rahmat pada hari akhirat esok. Yang ketiga, ingat, mati hanya sekali. Ingat, kita selalu terbalik. Kita hidup sekali. No, hidup dua kali. Ni satu hidup. Lepas tu kita mati, lepas tu hidup balik. Hidup balik tu panjang cerita. Jadi hidup berapa kali? Dua kali. Mati berapa? Mati sekali. Kita selalu duk kata hidup sekali saja, bos. Kata kat kawan ni, bos, mailah, hidup sekali saja. Hari masih muda. Duk cakap lagu tu. Kita silap, tuan-tuan. Hidup ni dua kali. Mati sekali. Mati hanya sekali. Maka hidup yang dua kali ni, hidup hak ni saja yang kita boleh buat amal ibadat. Hidup lagi satu, tak ada dah. Itu dia panggil yaumul jaza. Dia panggil hari pembalasan. Bangkit kita daripada kubur esok, Tuhan nak bagi reward. Tuhan nak balas. Apa yang kita buat baik atas dunia, syurga duk ada sana. Jahat yang kita buat atas dunia, neraka duk ada sana. Masa ni saja, hidup ni saja kalau kita nak buat baik. Mati, full stop. Tidak ada lagi peluang. Nak minta dekat Tuhan, nak balik ke atas dunia, nak buat baik, tak boleh lagi. Kan kita duk baca hadis, satu orang mati, idza qubira ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Bila mati satu orang manusia, dia nak mati itu mai malaikat dengan pakaian. Kalau mai pakaian putih, malaikat hendak tarik nyawa ni. Kalau mai pakai baju putih, understood, itu good news, kita akan jadi orang yang cantik di akhirat esok. Hari nyawa nak keluar tu, malaikat mai pakai hitam. Habis. Tak boleh buat apa dah. Nak abang kata tunggu sat. Minta sat saja, 5 minit ya nak bertaubat. Tak boleh. Tuan-tuan, bila nampak malaikat mai baju apa tu, tahu dah. Dah tahu dah kita ni esok nak masuk belah kanan ke, nak masuk belah kiri, tahu dah. Dengan datangnya baju malaikat color apa tu, tahu dah. Siapa bagi tahu benda ni? Nabi SAW bagi tahu. Diceritakan dalam tu, lepas pada kita mati, kita kena tanya dengan malaikat muka nakir dan sebagainya. Orang yang tak apa cantik ni, dia kata dekat malaikat muka nakir, dia kata apa? Arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Ni hak duduk dalam kubur ni, selesai tanam, tutup tanah apa semua, mai malaikat muka dan nakir. Bila tanya dia, habis soalan, dia kata kat malaikat, arji'u ila ahli. Dia kata dekat muka dan nakir, boleh tak bagi saya sat nak balik habaq dekat keluarga. Nak habaq apa? Nak habaq kata hak daripada habaq di masjid tu betul. Nak habaq kata orang yang nak mati ni, dia nampak malaikat mai putih, mai pakai baju hitam ni betul. Dia kata, pasal aku dah lalu dah tadi. Nak habaq kata bila masuk kubur ni, ada muka dan nakir tanya dalam kubur. Nak habaq dekat isteri, dekat anak-anak, kata benda ni betul. Nah, abang kata malaikat tanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Memang betul benda tu jadi. Nak habaq dekat depa, kata malaikat tanya, man nabiyuk, siapa nabi engkau? Betul apa hak depa doa abang atas masjid tu? Betul, aku dah jumpa dah tadi. Dia kata, arji'u ila ahli. Boleh tak bagi saya sat saja nak balik habaq yang ni aja dekat isteri, dekat anak-anak, supaya depa ni tahu kata benda ni betul. Boleh tak? Malaikat kata apa? Nam ka naumil arus. Malaikat kata no, tidak. Hang cerita nak balik-balik semua dah tak ada lah. Nah, dia tanya pula, ustaz, dia kata malam Jumaat dia tidur balik main tengok family apa, betul ke? Ini semua merepek. Tidak ada satu ayat Quran, tidak ada satu hadis yang sahih yang menceritakan benda ni. Ini soal akidah. Soal duduk dalam kubur, cerita muka nakir, ini semua soal akidah. Soal akidah mesti bersandarkan kepada hadis yang sahih. Tidak boleh sandar kepada cerita-cerita ni, semua tak boleh. Dia mesti kena ada hadis, sebab ini soal akidah. So tidak ada hadis yang sahih yang cerita roh balik malam Jumaat ni, malam ni malam ni. Tak boleh. Dia dah masuk kubur, dia punya cerita habis, full stop. Kita ni yang kata hidup dua kali ni, hidup kali pertama ni, buatlah apa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk jadi orang yang baik-baik.